Hai semua, kita daripada kumpulan 5. Ahli kumpulan kita ialah Nurin Fatin, nombor matrik 293727. Nur Sabrina, nombor matrik 293644. Chow Su Ying, nombor matrik 293376. Eng Ying En, nombor matrik 293518. Law Pei Sing, nombor matrik 293284. Muhammad Zafan, nombor matrik 296240. Tajuk kita ialah permainan tradisional iaitu bowling kelapa. Apa itu permainan tradisional? Menurut Kamus Dewan, permainan tradisional merujuk permainan budaya yang sudah diamalkan oleh sesuatu masyarakat itu untuk suatu tempoh yang tertentu. Seperti dalam kes masyarakat kita, permainan gasing, waw dan dam menjadi permainan tradisional. Masyarakat kita masih lagi memainkan permainan ini, tetapi semakin lama semakin dipinggirkan, terutama oleh masyarakat muda di negara yang terlalu mengutamakan permainan moden. Peminggiran permainan tradisional ini turut diketengahkan oleh media massa yang sering menyiarkan rungutan penggiat budaya yang dianggap masyarakat belia di negara ini sudah tidak memandang tinggi permainan budaya sendiri. Oleh itu, banyak tindakan yang boleh dilaksanakan untuk memastikan permainan ini terwujud dalam masyarakat kita. Hai Doktor, saya Law Pei Sing dan nombor matrik saya ialah 293284. Saya akan membentangkan tentang pengenalan permainan bowling buah kelapa. Peralatan yang digunakan dalam permainan bowling buah kelapa adalah botol dan kelapa. Permainan ini hanya memerlukan sebanyak 6 buah botol yang disusun dalam bentuk segitiga dan pemain adalah terhad. Seterusnya, saya akan membentangkan sejarah permainan bowling buah kelapa. Permainan bowling buah kelapa juga dikenali sebagai tujuannya di kalangan masyarakat di utara tanah air. Permainan ini juga merupakan sejenis permainan tradisional di kalangan masyarakat Melayu. Permainan ini mula diperkenalkan pada tahun 1950 dan terus popular sehingga ke pertengahan tahun 1970. Lazimnya permainan ini dimainkan di kawasan kampung yang kekurangan hiburan. Selain itu, untuk memenangi permainan ini, seseorang itu perlu mempunyai kebijaksanaan, ketepatan dan kemahiran yang tinggi. Permainan ini juga memerlukan kerjasama yang erat antara pemain dalam pasukan. Sambil belajar dah ni. Dah tadi dah lepas dah tu kayak. Permainan ini juga adalah mudah dan menjimakan. Hal ini kerana botol boleh didapati sebagai bahan terbuang dan buah kelapa juga mudah diperolehi. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan peraturan bowling kelapa. Cara permainan adalah sama seperti bermain bowling. Setiap kumpulan terdiri daripada 10 orang pemain. Jarak antara pemain dan pin bola adalah 4 meter. Kemahiran yang dibenarkan semasa bermain bowling kelapa adalah kemahiran melirik dan menggolek sahaja. Jika peserta menggunakan kemahiran lain, peserta akan dikira batal dan markah tidak akan dikira. Peserta haruslah berada di belakang garisan dan tidak dibenarkan melebihi garisan tersebut semasa melirikkan buah kelapa. Apabila whistle ditiup, pemain pertama akan menggolekkan buah kelapa ke arah botol. Seterusnya, pemain akan bermain secara bergilir-gilir membuat golekan.
setiap pemain hanya dibenarkan membuat 2 golekan saja. Markah akan dikira berdasarkan kepada jumlah botol mineral yang dapat dijatuhkan. Acara tamat setelah semua pemain mengambil bahagian. Pemenang akan dikira berdasarkan kumpulan yang berjaya memperolehi markah yang tertinggi. Bagaimana cara bermain bowling kelapa? Yang pertama, peserta haruslah berada di garisan yang tidak dibenarkan melebihi garisan tersebut semasa melerekkan buah kelapa. Peserta perlu menggolekkan kelapa untuk menjatuhkan botol mineral yang telah disusun. Kemahiran meleret dan menggolek sahaja dibenarkan. Jika peserta menggunakan kemahiran lain, peserta akan dikira batal dan tidak dikira markah. Pasukan yang menjatuhkan botol mineral paling banyak akan dikira sebagai pemenang. Untuk alatan permainan bagi bowling buah kelapa ini, terdapat 2 alatan yang diguna pakai. Antaranya adalah antara yang dipakai adalah buah kelapa yang tua dan juga botol-botol yang berisi air. Yang pertama untuk permainan bowling buah kelapa ni adalah botol-botol kosong. Botol-botol kosong yang sama bentuk saiznya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Kebiasaannya 6 botol akan diperlukan untuk menjalankan aktiviti ini. Botol-botol tersebut perlulah disusun seperti menyusun pin bowling yang sebenar. Bilangan botol juga boleh ditambah pada maksimum sampai 12 untuk menjadikan permainan ini lebih mencabar. Botol-botol yang telah disusun inilah yang akan dijadikan sasaran untuk para pemain untuk membaling kepadanya. Botol-botol kosong ini perlulah diisi air dengan penggunaan bermacam-macam warna yang terang supaya dapat memudahkan para pemain bowling buah kelapa melihat dengan jelas susunan botol yang disusun itu atau menggunakan botol yang berwarna cerah ataupun bermacam-macam warna tanpa mengisi air yang bermacam-macam warna juga. Untuk alatan kedua bagi bowling buah kelapa adalah buah kelapa hendaklah menggunakan buah kelapa yang tua dan buah kelapa itu hendaklah yang bersaiz lebih kurang 3 atau ke 4 inci pada garis pusatnya. Sebiji buah kelapa tua yang akan digunakan dalam permainan bowling buah kelapa adalah hanya satu saja dalam setiap balingan dalam permainan bowling buah kelapa. Walau bagaimanapun, buah kelapa tambahan pula diperlukan sekiranya golekan buah kelapa itu pergi tersasar dengan jauh. Maka buah kelapa tambahan akan diperlukan pada waktu itu untuk menjimatkan masa daripada mengutip buah kelapa tua itu yang tersasar jauh. Maka itulah kelebihan sekiranya buah kelapa tambahan ada pada waktu itu. Nama saya Chu Suing, nombor metrik 293376. Tempat bermain bowling kelapa boleh dimain di mana-mana kawasan lapang yang luas seperti padang, stadium dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan dengan menerangkan beberapa kelebihan bermain bowling kelapa. Antara kelebihan bermain bowling kelapa ialah dapat memupuk semangat berpasukan. Sebagai contoh, semasa bermain, kita dapat memupuk semangat berpasukan dengan cara setiap ahli berusaha untuk memenangi setiap perlawanan. Selain itu, berfikiran kreatif. Setiap ahli
hendaklah berfikiran kreatif dalam mengatur strategi bagaimana ingin memenangi pertandingan ini. Seterusnya ialah berani membuat keputusan. Sebagai contoh, setiap ahli berani menggunakan setiap skill yang mereka ada untuk menjatuhkan pin-pin itu. Yang seterusnya ialah keboleh upaya menahan tekanan. Sebagai contoh, semasa bermain bowling kelapa, kita akan mendapat tekanan dari ahli pasukan yang lain. Oleh itu, kita dapat mengawal segala tekanan yang datang kepada kita. Yang terakhir ialah memiliki kemahiran berfikir dalam pelbagai keadaan, seperti berfikir strategi bagaimana untuk menjatuhkan pin dan tekanan daripada pihak lawan. Sekarang saya akan membentang tentang pertandingan bowling kelapa yang diadakan di kalangan negeri-negeri. Yang pertama, Karnival Sukan Rakyat peringkat negeri pada tahun 2019 dianjurkan oleh SMK Pending pada 16 hingga 17 hari bulan Julai. Antara acara yang dipertandingkan adalah terlibat bowling kelapa dan juga permainan lain. Sekolah ini mendapatkan tempat naik johan dalam pertandingan tersebut. Selain itu, Karnival Sukaneka dan Perkhemahan peringkat PKP Simpang 4. Pertandingan di Sekolah Kebangsaan Utan Aji di Perlis semasa Karnival Sukaneka dan Perkhemahan peringkat PKP Simpang 4. Tim A iaitu Pra Bestari mendapatkan tempat naik johan dalam permainan tersebut terlibat bowling buah kelapa. Seterusnya, program balingan memukul O Kelapaku. Pertandingan bowling buah kelapa mendapatkan sambutan hebat dan memberangsakan daripada orang ramai yang hadir ke sukan pantai Fasta Kim 2.0 di Pantai Jembah, Kuala Nerus, Terengganu. Balingan memukul O Kelapaku menyaksikan tempat pertama digondol oleh kumpulan yang terdiri oleh Kamisha Muhammad, Syuhaida Mansur dan Norida Juso. Tempat kedua pula dimenangi oleh kumpulan Noria Awang, Sulia Silin dan Liana. Manakala pasukan yang terdiri daripada Samia, Awang, Arina Abdullah dan Nafisha mendapatkan tempat ketiga. Hai, nama saya Eng Ning En, nombor metrik 293518. Saya akan membentangkan kesimpulan. Kesimpulannya, bowling kelapa merupakan permainan tradisional yang dapat memberi hiburan kepada masyarakat. Permainan ini dapat menjadi sumber budaya dan tradisi yang kuat bagi masyarakat yang memainkannya. Selain itu, permainan bowling kelapa juga dapat membilik manfaat kesihatan seperti meningkatkan koordinasi tubuh. Hubungan silaturahim sesama masyarakat dapat dieratkan lagi. Namun begitu, permainan bowling kelapa terancam penuh kerana perkembangan teknologi dan gaya hidup moden. Oleh kerana itu, pentingnya untuk melestarikan dan mengenalkan permainan bowling kelapa kepada generasi muda untuk memastikan keberlangsungan budaya dan tradisi tersebut. Selain itu, kumpulan kita juga telah buat satu game bowling kelapa dan semua ahli kumpulan juga join dalam game ini. Sebelum memulakan game bowling kelapa itu, kita telah buat ukuran jarak. Jarak antara pemain dan pin bowling adalah 10 kaki. Selain itu, kita sediakan alat permainan iaitu sebuah kelapa tua dan 6 botol yang telah isi air.
Seterusnya kita susun alat permainan. Kita letak buah kelapa pada garisan dan susun botol yang berisi air itu dalam bentuk segitiga. Akhirnya kita mulakan permainan boling kelapa. Dan semua ahli kumpulan diminta menyertai permainan tradisional ini.
Hai, saya Zarfan dari kumpulan 5. Untuk saya nak bertanyakan tentang bowling kelapa untuk assignment saya, nationhood. Saya nak tanya, bowling kelapa ni macam mana dia bolehnya terjadinya permainan bowling kelapa ni? Okey, selamat petang semua. Lepas tu terima kasih kerana interview saya. Bowling kelapa dia akan main perlu berdiri di barisan, belakang barisan. Lepas tu setiap orang bergerak ke dia baling kelapa ke potong besar. Lepas tu potong besar dengan potong kecil tak sama mata. Pemakaian dia potong besar 10 maka, lepas tu potong kecil 5 maka, macam tu. Boleh saya tanya, apakah rule yang digunakan untuk bowling kelapa ini? Rule dia akan cuma rule dia sangat simple saja. Cuma kamu perlu berdiri di garisan belakang, lepas tu main 2 minit tanpa had kamu orang semua potong tu jatuh. Tim sendiri perlu bahagi kerja macam siapa menyusun balik, siapa baling apa balik, lepas tu baling lagi macam tu. Jadi rule dia memang senang difahami. Terima kasih kerana sanggup memberi jawapan kepada kami untuk bowling kelapa ini.